Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana selesai kita sembahyang subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi petanda mudah-mudahan kehidupan kita hari ini pun akan baiklah. Kita mula kehidupan dengan perkara baik, dengan solat subuh secara berjemaah. Insya-Allah diberkati hari kita hari ini, insya-Allah. Terima kasihlah saya ucap kepada pihak masjid, pengurusi dan jawatankuasanya dan semualah para jemaah yang hadir pada pagi ini untuk kita duduk sekejap selepas solat subuh berjemaah, berkongsi sedikit tazkirah daripada saya. Masjid Bangsa ni tak asing bagi saya, sebenarnya selalu singgah sembahyang sebab saya di Universiti Melaya belakang tu je dulu. Baru 2 bulan lepas saja berpindah ke Pejabat Putrajaya. Dan kalau pergi jauh sebelum itu, masa saya student Universiti Melaya dulu, di sini tempat saya selalu singgah solat. Dan masa student time tu biasa perkara paling menarik di sini buka puasa. Jadi selalulah datang berbuka puasa di Dewan bawah tu beratur panjang. Sebab specialnya di Masjid Bangsa ini buka puasanya dihidang. Kalau saya pergi ke masjid-masjid lain, dia bagi pack bungkus. Jadi di sini agak special dan lauk pun sedap. Jadi kami masa itu, masa pelajar, cara kita berfikir begitulah. Tapi masa dah berumur sikit ni, fikir cara lain pula. Banyak nak memilih sikitlah makanan-makanan yang kurang manis, yang kurang masin, begitu. Dia alhamdulillah, itulah perjalanan masa seorang manusia dan kita semualah, daripada belajar dan bekerja dan seterusnya, apa-apa yang kita pegang dalam karier kita, begitulah. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, dalam hadis 40, hadis yang kedua dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada satu hadis yang agak panjang. Pada masa Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, lalu didatangi seorang manusia, seorang lelaki yang memakai baju putih dan rambutnya sangat hitam. Masuk menghadap kepada Rasulullah SAW, diletakkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW dan tapak tangannya diletak ke atas paha Rasulullah SAW. Lalu lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, soalan pertama kepada Rasulullah, mahwal iman, mahwal Islam, apa itu Islam? Lalu Rasulullah menjawab, rukun Islam yang 5 lah. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tuz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sembahyang, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Sadaqta, kata lelaki berkenaan. Kemudian tanya soalan yang kedua, mahwal iman, mahwal iman. Maka jawab Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dan malaikat, kitab, para rasul dan qada dan qadar. Sadaqta, kata lelaki berkenaan. Kemudian ditanya soalan yang ketiga, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Lalu dijawab oleh Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah, nampak Allah. Dan jika kamu tak nampak, maka Allah nampak kamu, melihat kepada kamu. Ini 3 jawapan Rasulullah ini. Lalu di akhirnya Rasulullah beritahu kepada para sahabat, itulah Jibril yang datang, yu'allimukum dinakum amra dinikum. Itulah Jibril yang datang untuk mengajar agama kamu.
Daripada 3 perkara jawapan Rasulullah tadi, itulah yang menjadi komponen besar kepada ajaran agama Islam. Satunya Islam, yang kita terjemahkan kepada syariat. Yang keduanya iman, iaitu akidah. Yang ketiganya ihsan, iaitu suluk, akhlak ataupun tasawuf. 3 komponen besar ini merupakan satu asas dan binaan kepada keseluruhan ajaran agama Islam ini. Dan dalam COVID-19 yang kita sedang hadapi sekarang ini, kita perlu pahaminya dalam 3 bentuk ini. Kita boleh ambil pengajaran dalam 3 bentuk yang diajar, 3 komponen besar yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita ambil yang pertama, disebut dari Islam, iman dan ihsan, syariat, akidah dan tasawuf ataupun suluk. Kita mula dengan akidah dululah, iman dulu. Dari sudut akidah, COVID-19 ini adalah satu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditentukan pada azali lagi, yang telah berada dalam ilmu Allah pada azali lagi, dan berlaku pada masa sekarang selaras dengan apa yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami jadikan apa yang kami ciptakan itu, pada apa yang kami ciptakan itu biqadar, ada kadarnya, ada takdirnya kepada setiap perkara yang kami cipta itu. Kami mencipta manusia, ada takdir untuk manusia. Penciptaan bumi, langit, ada takdirnya untuk langit. Penciptaan sistem ekologi, sistem perjalanan universe ini, ada takdirnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergerak bukan dengan secara tabi'i, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam bab itu ada sistem yang Tuhan tentukan dan dia berjalan supaya memudahkan manusia membuat perkiraan dalam hidup dia untuk bertaamul dengan dunia ini. Ada sistem kalau api kena dia panas, itu kita tahu. Tapi yang menghanguskan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan bumi yang digerakkan, yang berpusing. Kemudian ada sinaran pancaran matahari dan bulan kepada bumi. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan manusia bertaamul dengan dunia ini atas asas asbab dan musabbab tertentu. Tapi semua itu di bawah kekuasaan dan kehendak serta ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di azali lagi. Maka begitulah yang berlaku kepada COVID-19 ini. Kita tak sangka boleh berlaku satu peristiwa yang besar ini dalam zaman kita ini, zaman hidup kita ini, yang mungkin lepas ni kita boleh bercerita kepada anak cucu. Masa ini masa yang kita menghadapi keadaan yang sangat ajaib, sangat pelik, sangat mencabar, sehingga semayang pun tak boleh pergi ke masjid, Jumaat pun tak boleh pergi masjid. Tapi alhamdulillah kita tidak memberontak. Orang Islam yang selalu pergi Jumaat, selalu pergi solat Jumaat, tidak memberontak. Sebab ini takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memahaminya secara jelas. Dalam bab takdir ini, maka hak sekali dengan dia juga ialah tentang sebab dan musabab. Tuhan menjadikan wabak ini, tapi ada sebab dan musabab dia. Yang sekarang ni orang duk kaji mula bila wabak ni, mari mana mulanya, siapa jo cipta, adakah dia terjadi daripada eksperimen di dalam makmal, dalam lab, ataupun ada satu perkara lain. Itu pun manusia duk kaji sebab dan musabab. Tapi sebab dan musabab ini adalah juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akidah kita aja
satu benda hak kita panggil takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya ialah kita perlu memperlakukan atas asas sebab dan musababnya. Maka atas asas sebab dan musabab ini lah, maka manusia buat peraturan, buat kaedah lagu mana berdepan dengan COVID-19 ini. Maka timbullah SOP tertentu, dan saintis duk cari vaksin untuk nak menghadapi COVID-19 ini. Tak jumpa lagi vaksin itu. Yang juga satu keterbatasan yang ada pada ilmu manusia. Vaksin lagi kita dah banyak ada sebelum, tapi mari ni tak jumpa cari vaksin. Kata tahun depan baru jumpa. Kalau jumpa, dan kemudian tak jumpa lalu pun. Jadi ada unsur sebab dan musabab, dan ada unsur ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada unsur limitasi manusia dalam memperlakukan sebab dan musabab tersebut. Inilah yang terkandung dalam akidah yang berkait dengan qada dan qadar. Jadi ini hak kita kena faham bila kita tengok sesuatu perkara dari sudut akidah. Yang kedua, dari sudut syariat. Tadi iman, akidah. Dari sudut syariat, hukum hakam yang berkait dengan COVID-19 ni, bila lockdown yang pertama kan, 18 Mac, kita rasa sangat gelisah sebab nak sembahyang Jumaat tak boleh. Itu yang jadi satu benda besar kepada kita lah. Jadi para fuqaha mengkaji dan belak kitab, tengok fatwa lagu mana, kita belajar daripada syariatnya. Dalam fiqh kita, Jumaat ini ada masanya boleh kita tak pergi sembahyang Jumaat. Azar meninggalkan Jumaat tu ada. Bila ada wabak, ada sakit, ada banjir, peperangan dan sebagainya, Jumaat itu ditinggalkan, ma'zur, dimaafkan untuk orang Islam tidak pergi solat Jumaat. Ini syariat. Yang tadi akidah. Solat Jumaat harian bagi orang yang melazimi solat Jumaat, dan bila tak lagi masjid, maka dia dibenarkan untuk solat Jumaat di rumah, dan pahalanya sama. Sebab dia melakukan perkara yang sentiasa lazim bagi dia, dan dia tak bila buat benda tu, maka pahalanya sama. Dalam satu peperangan, Rasulullah bersama para sahabat, dan ada satu golongan yang tak pergi berperang. Kata Rasulullah, aqwaman takhallafna, ada beberapa kaum yang kita tinggal di belakang, tak pergi perang. Ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Semua laluan kita lalu untuk pergi berperang ni, kawasan tu kawasan ni, lalu sungai tu sungai ni, illa wa hum ma'ana. Hak tak pergi perang tadi duduk dengan kita juga, seolah-olah pergi. Habasahum al-uzru, dia tak boleh gitu kerana ada keuzurannya. Jadi Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ni, itu berkait dengan kelebihan orang tu berniat nak buat satu perkara, tapi dia tak boleh pergi, tak boleh buat benda tersebut kerana uzur tertentu. Ini fiqh yang kita belajar daripada COVID-19. Kita belajar daripada COVID-19 ni tentang urusan jenazah. Tidak sebagaimana biasa, walaupun ramai waris-waris yang tak setuju, tapi itulah SOP yang ditentukan oleh autoriti bagi menjaga risiko yang begitu tinggi kena kepada petugas-petugas. Maka ada fatwa tentang bab pengurusan jenazah bagi masa-masa COVID-19 ini. Jadi syariat ni dia akan ikut. Adapun akidah, dia tak berubah. Akidah yang kita belajar tentang qada qadar, gilah mana pun dia tak berubah. Itu ajaran Islam daripada Adam AS sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW, dia tak berubah akidah. Tapi dalam bab syariat, dia ada thawabit, ada benda-benda tetap tak berubah, tapi ada al-mutaghayyirat, berubah ikut keadaan. Perkara yang tetap bilangan rakaat, kita sembahyang zuhur rumah pun kena 4 rakaat, tak boleh.
Tak boleh jadi 2 Zuhur, tak boleh jadi 2 Asar kerana ada Covid. Sebenarnya tetap 4 kecuali kita musafir. Cara kita ambil wuduk walaupun musim Covid-19 tak pergi masjid, wuduk kat rumah sama, tak boleh berubah wuduk kecuali kita sakit, ada tampalan sebagainya, ganti dengan tayamum. Jadi dalam bab syariat ini ada yang tak berubah dan ada yang berubah, tengok situasi, tengok keadaan. Dan daripada sinilah kaitannya dengan ayat Al-Quran, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan kepada kamu dalam agama ni ada kesempitan, susah nak buat. Ada jalan keluar pada semua amal ibadat, semua hukum hakam yang kita laksanakan. Bila tak boleh keadaan begini, bolehlah keadaan bentuk yang macam lain. Ini hukum syariat yang kita belajar daripada peristiwa Covid-19. Dalam kaedah fiqhiyah ada diajar al-masyaqqah tajlibut taysir. Masyaqqah, berasa payah untuk melakukan satu perkara, tajlibut taysir. Ada pula bentuk hak mudah kita nak buat. Dan inilah yang kita belajar dalam musafir, contoh 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat, boleh cantum, boleh jamak antara waktu Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya. Itu semua adalah taysir kepada manusia dalam melaksanakan ibadat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Jadi lembab begini, bila musim Covid-19 ni kita duk study fiqh ni, ya, dalam bidang saya lah, dalam bidang fiqh ni kita duk study banyak perkara tu, boleh kita ambil pengajaran di sepanjang tempoh yang kita hadapi sekarang ni. Atau contohnya hak besar tahun ni haji, kita dah putuskan tidak akan menghantar hujaj daripada Malaysia pada tahun ini, kerana keadaan di sana tidak begitu sesuai lah untuk kita hantar para jemaah haji ke Mekah. Bukan satu keputusan yang mudah untuk dibuat. Nak tangguh haji, benda wajib kita nak tangguh. Kalau semayang tadi boleh buat rumah, semayang Zuhur, semayang Asar boleh buat rumah. Ni haji tak boleh buat, dia tak boleh kita buat tempat lain. Jadi as-sawabit, hak benda kekalnya dalam bab fiqh haji ni, buat haji ni mesti di sana, mesti ke Arafah, mesti tawaf, mesti sa'i ke Mina, ke Muzdalifah. Dia tak boleh pergi tempat lain. Hak tu sawabit. Kita nak pindah mai buat sini, itu tak boleh. Walaupun ada perkara-perkara yang boleh kita berubah dalam hukum fiqh ni, tapi hak tu tak boleh ubah. Nak pindah mari pakat keliling Masjid Bangsa contoh, nak ganti tawaf tak boleh. Itu satu perkara yang menyalahi syariat. Jadi Covid-19 ajar kita benda-benda gitu, tentang ada benda yang tak boleh kita ubah dalam syariat, dalam fiqh ni, dan ada benda yang boleh berubah mengikut keadaan, dan itu diputuskan oleh para ulama, para ulul amri yang memutuskan hak mana kita nak buat, cara mana kita nak buat. Itulah SOP yang kita sedang hadapi sekarang ni lah. Macam mana kita nak semayang pagi ni kena jarakkan begini. Kalau ikutnya sunnahnya kena rapat saf, kena rapat antara makmum. Tapi oleh kerana ada risiko yang sangat tinggi, kalau rapat takut berjangkit dan sebagainya, maka kita jarakkan saf. Dan ini tidak ada masalah, dia tidak mencacatkan pahala berjemaah dengan sebab kita duduk jauh-jauh, sebab ada keperluannya, ada keuzurannya, begitu. Itu dari segi syariat kita belajar banyak dalam peristiwa Covid-19 ni. Yang ketiga dari segi tasawuf, dari segi ihsan tadi. Ihsan sebagaimana dijawab oleh Rasulullah kepada Jibril yang datang tanya soalan dalam hadis tadi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala seolah kamu nampak Allah, dan kalau kamu tak nampak maka Allah nampak kamu dan melihat kamu. Unsur ihsan dalam amal ibadat kita ni, dia mengajar kita supaya kita tidak melakukan satu perkara bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila begitu kita akan lakukan perkara sebaik mungkin.
Sebab kita sedang melakukan ibadat yang difardukan, yang ditentukan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bab ihsan ini, dia ada kaitan juga dengan, tak jauh perbincangannya dengan cara kita taqarrub, mendekati Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ni. Di sepanjang musim COVID-19 ni, di musim wabak, ada kita diajar cara-cara tertentu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara kita diajar banyakkan berdoa. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu, dengan engkau ya Allah, daripada nyakit baras, sakit kulit, wal junun, gila, wal juzam, sakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan daripada penyakit-penyakit hak berat-berat. Jadi sebelum COVID-19 ni kita tak perasan pun kau doa ni. Tapi bila mari COVID-19 ni, dalam TV, dalam radio, dalam YouTube duk ajar doa ni. Jadi akhirnya kita ramai yang ingat dengan sendiri doa yang saya bacakan tadi. Itu doa yang kalau kita baca untuk kita menghadapi musim wabak begini, menolak kita, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, minta jauh daripada penyakit yang sedang kita hadapi sekarang ni. Ini cara kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga mengambil langkah ihtiyat, SOP, berjaga-jaga. Asbab tu kena buat. Sebab musabab tadi yang berkait dengan yang pertama dalam konteks akidah, yang tu kena buat. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek ihsan, aspek tasawuf dalam Islam. Antara lain Nabi ajar musim al-karb ni, musim-musim wabak, musim susah ni, kita banyakkan baca la ilaha illallah rabbul halim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Itu doa kita sebelum kita baca doa lain, baca itu dulu, kemudian ikuti dengan doa-doa itu. Memudahkan untuk mempercepatkan istijabah, untuk mempercepatkan kita dijawab doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benda-benda hak ada dalam ajaran Islam, cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam musim COVID-19 yang kita hadapi sekarang. Dan kita harap benda ni tidak lama lah, tidak panjang. COVID-19 ni dah 3 bulan lebih dah, kita berasa letih dah duduk dengan PKP ni kan. Tapi trend kes nampaknya makin berkurangan, dan kita harap situasi yang kita hadapi sekarang ni akan berakhir dan kita boleh balik kepada kehidupan yang normal sebagaimana sebelum ini. Jadi 3 perkara ni yang kita belajar daripada COVID-19 dari segi akidah, dari dia takdir, dari segi syariat, banyak hukum hakamnya yang boleh kita pelajari, dan dari segi tasawuf, ihsannya, kita banyak buat ibadat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap bala yang timpa kepada manusia ni, dia kadang-kadang ada kaitan juga dengan pelakuan manusia itu sendiri. Zahrul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakulah al-fasad, keburukan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab kerjaan manusia itu jugalah. Manusia yang buat begitu begini, akhirnya berlaku suatu perkara, dan tak dapat tidak, bila ianya dengan sebab kita dan Tuhan bawa mari benda tu, maka kita kena balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baliklah, dia yang bawa mari, dan dia yang akan ambil balik benda ni. Cuma tugas kita ar-ruju' ila Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya penyakit yang kita sedang hadapi ini dia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek tasawufnya, aspek kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara ni dah
yang kita patut fahami dalam semua situasi yang kita hadapi, bukan semata-mata COVID-19 ni saja. Dan semua situasi lain yang kita hadapi, 3 benda ni kena ada dalam kita punya tindakan, dalam kita punya kepercayaan, akidah, dan dalam cara kita bermuamalah dengan perkara-perkara yang kita hadapi tersebut. Jadi yang merasa mematuhi SOP 20 hingga 30 minit yang dibenarkan, saya tidak nak panjang lagi lah tazkirah ni, dan dia pun ada kaitan dengan psikologi rasanya. Orang dengan kuliah ni, dia dari segi ilmu psikologi dah 20 minit pertama dia kata. Selepas 20 minit akan berlaku satu pergolakan yang cukup hebat. Merasa minta uzur nak balik ke begitu. Sebab 20 minit pertama itu penting. Selepas tu dia fokus makin kurang. Rasanya SOP itu dibuat sudah ambil kira aspek itu. Jadi saya rasa saya berhenti di sinilah. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini dapat beri manfaat pada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua daripada sebarang penyakit yang terhasil daripada wabak ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang kena sakit ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang meninggal kerana penyakit ini diterima mereka itu sebagai ajrus syahadah, sebagaimana ta'un. Kalau ta'un itu disebut dalam hadis, orang sakit dan mati kerana ta'un, dia diberi pahala mati syahid. Maka begitulah dalam COVID-19 ni, orang yang mati, saudara mara kita yang mati, mudah-mudahan dia juga mendapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.